Okey, baik. Esok KDNK suku keempat 2023 akan diumumkan oleh Bank Negara Malaysia. Difahamkan tiada sidang media, tapi satu kenyataan akan diumumkan pada jam 12 tengah hari esok. Jadi penting untuk kita melihat dari segi perjalanan reformasi ekonomi sepanjang satu tahun daripada suku pertama sehingga suku keempat. Beberapa data-data penting melibatkan suku keempat juga telah pun dikeluarkan. Jadi untuk mengulas lanjut, Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan Perbankan, Universiti Utara Malaysia bersama dengan saya menerusi Google Meet. Dr. Irwan, mungkin pertama sekali jangkaan dan juga apa yang boleh kita lihat telitikan dari segi angka KDNK suku keempat 2023 berdasarkan data-data yang dah dikeluarkan oleh DOSM beberapa hari ataupun minggu lepas. Kita nampak banyak data-data penting perdagangan, dari segi pengangguran, tenaga buruh dan sebagainya telah pun dikeluarkan. Mungkin ini sedikit sebanyak memberi indikasi berkenaan dengan angka KDNK suku keempat yang akan diumumkan esok, Doktor. Ya, kalau kita lihat secara keseluruhan apa yang data-data yang telah pun dikeluarkan oleh DOSM. Saya fikir DOSM pun sudah memberikan anggaran bahawa pada suku keempat tahun 2023 jangkaan pertumbuhan ekonomi itu adalah pada sekitar 3.4%. Jadi kalau 3.4% tu makna dia kita boleh jangkakan secara keseluruhan pada tahun 2023 secara keseluruhan itu berada pada 3.8% lah. Jadi ini maksudnya berada di bawah daripada sasaran yang telah pun ditetapkan iaitu pada sekitar 4 hingga 5%. Tapi kita juga boleh lihat data-data seperti data inflasi, data kadar pengangguran juga menunjukkan adanya tanda-tanda yang ekonomi kita akan berada bertumbuh pada kadar yang lebih perlahan lah. Sebab kita tahu contohnya pada suku keempat tahun 2022 tu pertumbuhan ekonomi adalah pada kadar 7%. Tapi apa yang cuba saya lihat dan saya amati, saya lebih berminat untuk melihat bukannya sama ada kita dapat tercapai ataupun tidak sasaran 4 hingga 5% ini, sebab kalaupun kita mencapai sasaran 4% ini, ia adalah pada tahap yang rendah, bukannya kita kata pada sekitar 5%. Dan mengikut analisis saya, ekonomi Malaysia mempunyai potensi untuk bertumbuh melebihi 5%. Dan ini juga kalau kita lihat dalam perspektif reformasi ekonomi yang cuba dilakukan di bawah kerangka ekonomi madani, sasaran pertumbuhan ekonomi pun selama 10 tahun bermula tahun 2023 adalah pada sekitar 6%. Okey. Begitu juga dengan sasaran di bawah kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 pada sekitar 5.5%. Jadi kerisauan saya lebih kepada melihat bagaimana kita sama ada kita berada di landasan yang betul ataupun tidak dalam usaha untuk kita mencapai sasaran yang kita letakkanlah di bawah visi ekonomi madani, terutamanya 7 KPI yang telah pun ditetapkan. Jadi sebab bagi saya ini ada memberikan pelbagai implikasi kepada ekonomi kita dari segi contohnya risiko untuk kita menghadapi deflasi pada tahun ini. Memang betul kita akan jangkakan adanya peningkatan dalam inflasi. Tapi inflasi ini dalam konteks inflasi keseluruhan dan ia disebabkan oleh faktor-faktor seperti pengenalan cukai baharu, peningkatan dalam kadar cukai, bukannya disebabkan oleh peningkatan dalam permintaan yang kita boleh lihat daripada kadar inflasi teras. Jadi yang merisaukan saya juga, walaupun kita nampak data kadar pengangguran yang sudah pun mereda dan yang in fact sudah pun berada di paras sebelum pandemik, tapi kita tahu kadar underemployment itu masih lagi dalam kadar yang membimbangkan. Jadi di sinilah bagi saya concern lah apa yang saya risaukan dalam konteks saya melihat jangkaan data ekonomi yang akan diumumkan esok. Dr. Irwan,
antara perkara penting juga dalam perbincangan kita ini adalah untuk melihat dari segi bagaimana proses reformasi ekonomi yang sedang dilakukan, kerangka ekonomi madani yang menjadi payung besar proses reformasi ekonomi ini. Dalam tempoh setahun 2023, sepanjang tahun 2023 ini, sejauh mana mungkin dari segi proses ataupun penilaian doktor melihat kepada satunya iltizam ataupun political will dalam nak melakukan reformasi ekonomi. Kedua, dari segi pencapaiannya itu, kita jelas bahawa beberapa dasar yang mungkin kurang popular perlu dilakukan pada tahun ini 2024, seperti pengurangan subsidi dan juga subsidi secara besar-besaran nak dilakukan. Pelbagai perkara-perkara penting juga perlu diteliti sepanjang tahun 2024. Tapi sepanjang 2023 ini mungkin ada penelitian dan juga penilaian yang diletakkan oleh Dr. Irwan untuk tahun 2023, Doktor. Saya memuji dari segi meletakkan dasar-dasar yang strategik, hala tuju lah kita kata, hala tuju ekonomi dengan ekonomi madani, kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12, kita ada NETA, dan juga Pelan Induk Perindustrian Baru 2030. Namun begitu, apa yang saya nampak sudah pun lebih selepas ianya dilancarkan, saya tidak nampak adanya satu usaha untuk menjadikan contohnya dokumen ini adalah dimiliki oleh semua pihak. Maksud saya dari segi kita panggil whole of government approach lah. Sebab saya masih lihat lagi kalau NIMP 2030 tu masih lagi disentuh oleh kementerian-kementerian tertentu, contohnya MITI, dan juga NETA tu lebih ditumpukan kepada Kementerian Ekonomi. Saya tidak dengar daripada kementerian-kementerian lain yang juga melihat usaha ini adalah usaha bersama untuk nak menjayakan ekonomi madani. Kita perlu ada satu yang dipanggil sebagai kita kata pendekatan yang berorientasikan misi. Jadi kalau pendekatan berorientasikan misi ini, mission oriented approach, kita memerlukan satu pendekatan yang whole of government lah. Jadi semua pihak perlu terlibat dan juga membincangkan apa yang ada intipati, apakah 4-5 misi yang diletakkan dalam NIMP itu, apakah sasaran, contohnya bagaimana kita nak meningkatkan dari segi sasaran ekonomi madani, sebab kalau kita sudah pun setahun dua macam tu tidak mencapai sasaran purata 6% itu, ini akan memberi kesan dari segi macam mana kita nak mencapai 7 KPI yang sudah pun diletakkan di dalam ekonomi madani. Jadi pada tahun ini saya mengharapkan agar kerajaan lebih fokus kepada pelaksanaan, tapi sebelum pelaksanaan saya fikir perlu ada satu kepercayaan kepada dokumen ekonomi madani itu sendiri untuk ia direalisasikan. Jadi saya fikir tanpa adanya kepercayaan kepada dokumen ekonomi madani itu, saya fikir pelaksanaan pun memang susahlah kita nak cakap. Jadi ia boleh diterjemahkan pada saya. Pertama sekali, bagaimana kerajaan boleh memastikan adanya laporan mungkin dari bentuk sukuan, seperti yang dijanjikan di dalam NIMP, di dalam Pelan Induk Perindustrian Baru 2030. Saya melihat memang tidak lama lagi saya yakin adanya laporan sukuan dengan adanya dashboard dan juga kriteria-kriteria spesifik yang kita boleh lihat dan tengok progres NIMP 2030 itu. Jadi saya juga mengharapkan madani ekonomi itu, begitu juga dengan KSP RMK 12 dan juga NETA. NETA bahagian 1, NETA bahagian 2 juga perlu ada satu perincian. Dan ini akhirnya bagi saya untuk memastikan kita boleh mencapai belanjawan 2024, sasaran belanjawan 2024 dan merancang ataupun merencana belanjawan 2025 dengan lebih baiklah. Sebab kalau kita nak mencapai sasaran, contohnya belanjawan 2025 ataupun kita memikirkan satu sasaran baru, kita perlu pastikan kita boleh mencapai
apakah yang kita nak letakkan dalam belanjawan 2024 ataupun belanjawan madani pertama dalam belanjawan 2023. Contohnya nak menghapuskan kemiskinan tegar, kita nak mengurangkan kos sara hidup rakyat, kita nak meningkatkan pendapatan rakyat. Jadi saya fikir benda-benda ni sepatutnya sudah boleh dirasai oleh rakyat pada ketika ini, kerana kita tidak boleh hanya melihat kepada perancangan jangka panjang semata-mata. Contohnya dasar gaji progresif ini mengambil masa. Nak menyiapkan padu itu pun saya fikir mengambil masa. Tapi ada sebenarnya dasar-dasar yang boleh dilakukan secara yang segera untuk memastikan perkara-perkara pokok, perkara-perkara asas seperti masalah kos sara hidup, pendapatan rakyat, perniagaan rakyat dapat ditangani secara yang lebih berkesan. Dan bagaimana kita nak mengurus contohnya dari segi kejatuhan harga, kejatuhan nilai ringgit kita, ini semua saya fikir kita boleh mengatasinya dalam jika kita mempunyai prioriti yang lebih baik terutamanya pada tahun ini. Saya setuju dengan apa yang dinyatakan oleh doktor, terutama dari segi laporan sukuan itu, laporan impak pasca nilai itu perlu ada supaya kita tahu di mana progresnya dan siapa yang merasai dasar-dasar dan juga polisi yang sedang dilaksanakan pada ketika ini. Mungkin akhir sekali Dr. Irwan, apa bentuk downside risk yang perlu difikirkan dan perlu diberi perhatian, terutama sama ada di peringkat dalaman maupun external factors, perang di Asia Barat, Timur Tengah terutamanya, melihat kepada mungkin agak sedikit perlahan ekonomi di China dan juga Amerika Syarikat. Pandangan doktor melihat kepada downside risk ini? Ya, perkembangan geopolitik dan juga politik global, keadaan ekonomi global, begitu juga dengan keadaan ekonomi China, ini semua adalah faktor-faktor eksternal yang saya fikir akan sedikit sebanyak memberi kesan yang negatif, tapi juga ada boleh menjadi kesan positif dari segi relocation de-risking effect yang mungkin akan memberikan kesan kepada ekonomi kita juga. Tapi bagi saya risiko utama yang saya risaukan adalah dari segi keutamaan dasar daripada kerajaan pada ketika ini. Saya berpendapat bahawa kita patut menumpukan ataupun mengurangkan penumpuan kepada dasar berjimat cermat, dan kita perlu memastikan bahawa adanya perbelanjaan daripada kerajaan yang mencukupi untuk memastikan bahawa momentum pertumbuhan ekonomi kita dapat dirancangkan di masa hadapan supaya kita boleh mencapailah sasaran yang telah kita tetapkan dalam visi ekonomi madani. Sebab kalau kita masih lagi bagi saya menumpukan kepada dasar konsolidasi fiskal, contohnya mengikut akta tanggungjawab fiskal untuk mengurangkan defisit sebanyak 3%, contohnya, bagi saya ia agak kontradiktori daripada usaha kita untuk nak meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, nak meningkatkan hasil negara dan nak meningkatkan sekaligus pendapatan rakyat secara keseluruhan. Betul, sudah tentu banyak perkara yang perlu ditelitikan. Kita nantikan apa yang dinyatakan oleh Bank Negara Malaysia esok dalam kenyataan medianya sekitar jam 12 tengah hari. Terima kasih Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin. InsyaAllah dari semasa ke semasa kita akan terus bersiaran dan meneliti perkara ini. Segalanya akan kita rangkumkan di astroawani.com dan juga di semua platform media sosial Astro Awani. Jadi kita nak berhenti rehat seketika, banyak lagi laporan lain selepas ini.